A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Muna bin Hamzan, saya Fairuz Syahirah binti Ismail bersama lagi dua sahabat iaitu Ustazah Farah Farhana dan Ustazah Hamzah akan membentangkan sebuah tajuk Kurikulum Pendidikan Islam dan Cabaran Industri Revolusi 4.0. Okey, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, kita akan tengok dulu perbincangan kita pada hari ini. Kita akan masuk kepada pengenalan, seterusnya kepada kurikulum pendidikan Islam dan apa itu Industri Revolusi 4.0 serta cabaran Industri Revolusi 4.0 dan kurikulum pendidikan Islam. Okey, kita akan masuk kepada pengenalan. Okey, teknologi masa kini adalah teknologi yang memberi manfaat kepada semua manusia, termasuklah murid-murid di sekolah. Okey, mereka juga terdedah kepada era revolusi perindustrian 4.0 dengan mendepani cabaran-cabaran dan kesannya dalam bidang pendidikan dalam bilik darjah. Okey, sekarang ni sudah tidak relevan lagi untuk kita katakan hanya pembelajaran itu sesuai di dalam bilik darjah saja. Malah dia boleh digunakan ataupun dilaksanakan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Okey, dasar pendidikan negara juga turut digubal berdasarkan kemajuan teknologi pada zaman kini. Okey, kita akan masuk kepada kurikulum pendidikan Islam. Okey, untuk menggambarkan pengertian pendidikan Islam itu, saya akan kemukakan beberapa definisi daripada para sarjana Islam lah. Yang pertama, Khursyid Ahmad yang mendefinisikan pendidikan Islam itu sebagai satu latihan akliyah, jasmaniyah dan ruhiyah bertujuan untuk melahirkan manusia yang berkebudayaan tinggi, sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warga negara yang berguna. Yang kedua ialah Miqdad Yalcin yang mendefinisikan pendidikan Islam itu sebagai proses untuk melaksanakan falsafah pendidikan, merealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras dengan kepribadian yang digariskan oleh falsafah. Okay? Supaya sasiah Islamiah dapat terbentuk dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku dan sikap seorang Muslim, walau di mana pun dia berada. Okey, kita akan pergi kepada pengertian kurikulum pendidikan Islam. Okey, kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam yang berupa kegiatan pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematik dan diberikan kepada anak-anak didik dalam rangka tujuan mencapai pendidikan Islam. Dalam erti kata lain, kurikulum pendidikan Islam merupakan satu komponen pendidikan agama yang merupakan alat untuk mencapai satu tujuan. Ia bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama iaitu pendidikan Islam. Dengan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu dan bersesuai dengan faktor usia, perkembangan jiwa dan kemampuan pelajar itu sendiri. Seterusnya kita masuk kepada matlamat pendidikan Islam. Matlamat pendidikan Islam adalah lebih luas dan syumul kerana ia bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang baik dan melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa, negeri, bangsa dan sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat. Profesor Dr. A. Atiyah Al-Abrashi menjelaskan matlamat pendidikan Islam seperti berikut. Pendidikan Islam hendaklah menyediakan seseorang itu sehingga ia dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cintakan negara, kuat jasmaninya, sempurna akhlaknya, teratur pendidikannya, halus dan murni perasaannya, cekap dengan kerjanya, bekerja sama dengan orang lain, baik bahasanya, tulisannya dan lisannya, serta tangannya dapat membuat sesuatu pekerjaan itu dengan lebih baik. Okey, kita masuk kepada topik utama kita iaitu Industri Revolusi 4.0. Apa itu Revolusi Industri 4.0? Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah revolusi digital yang merujuk kepada proses pembangunan teknologi dalam sesebuah industri, khususnya yang melibatkan sektor pengeluaran automasi yang ke tahap lebih pintar dan sistematik. Okay, proses peralihan industri ini dikenali sebagai smart factory, di mana setiap sistem diimplementasikan adalah lebih fleksibel dan sistematik serta dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru yang lebih mencabar. Okay, itu pernyataan daripada Moral, Arman dan Musa.
Konsep revolusi industri 4.0 ini telah diperkenalkan oleh Jerman melalui penerbitan artikel pada November 2011 sebagai sebuah strategi berteknologi tinggi dalam mewujudkan sektor pembuatan dan pengeluaran yang lebih digital, fleksibel dan selamat pada tahun 2020. Dan konsep revolusi ini sekali lagi dibangkitkan semasa pameran perindustrian di Hanover, Jerman pada April 2013. Okey, secara terperincinya nak cakapkan bahawa revolusi industri ini berkaitan dengan teknologi. Kan teknologi ni dia akan makin maju, makin berkembang, makin canggih. Itu boleh dikaitkan dengan juga pendidikan melalui teknologi. Okey, kita akan tengok kepada sejarah revolusi industri. Yang pertama, pada tahun 1784 menggunakan kuasa wap. Okey, pada 1870 menggunakan tenaga elektrik. Pada 1969 telah terbuka kepada teknologi komputer dan pada 2016 hingga kini kita telah menggunakan teknologi cyber kepada fizikal. Okey, kita akan pergi kepada cabaran yang pertama, iaitu cabaran kurikulum pendidikan Islam dalam revolusi industri 4.0 melalui elemen merentas kurikulum. Apa itu EMK? EMK merupakan unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Okay, antara elemen yang ada dalam EMK ialah sains dan teknologi. Maksudnya guru-guru dia perlu menerapkan unsur EMK ni semasa proses pembelajaran. Okey, penggunaan teknologi dalam PDP dapat membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap dan berkesan. Itu yang dinyatakan oleh KPM pada tahun 2018. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menetapkan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi itu dalam pendidikan sebagai satu ajakan tuju yang mana memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadinya cabaran untuk cikgu-cikgu pada masa kini ialah cikgu perlu pakar dalam ICT dalam menggunakan teknologi dan maklumat supaya dapat memudahkan pelajar yang pada masa kini yang diduduk pada zaman teknologi yang begitu canggih, yang memang 100% menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian, supaya mereka dapat menyerapkan, memahami apa yang diajarkan oleh guru melalui kemudahan ICT ataupun teknologi maklumat yang digunakan oleh guru. Okey, seterusnya saya akan beri peluang kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Farhana binti Hasbullah dari PIM 4 akan membentangkan tajuk cabaran IR 4.0. Okey, definisi IR 4.0. IR ni singkatan daripada revolusi industri. Dia berkenaan dengan sistem cyber fizikal yang boleh menghubungkan dunia digital dengan sistem biologi seperti manusia melalui internet, daripada Dr. Sawal Hamid Muhammad Ali. Okey, dia ni penambahbaikan daripada revolusi yang sebelum ni, daripada 1, 2 dan 3. Dia peralihan dari sistem pertanian kepada teknologi. Okey, untuk revolusi 1.0, dia bermula daripada lewat kurun ke-18, iaitu penemuan enjin steam, mekanisasi seperti mesin pintal dan landasan lokomotif. Contoh dia mekanisasi, kuasa wap dan air. Okey, untuk revolusi 2.0, bermula pertengahan kurun ke-19. Lepas tu penemuan dan penggunaan komersial elektrik, penggunaan secara besar-besaran melalui barisan pemasangan, barisan pengeluaran pertama, rumah sembelih Cincinnati 1870. Contoh pengeluaran berskala besar dan elektrik. Okey, untuk yang revolusi 3.0, pertengahan kurun ke-20, pengenalan ICT dan elektronik automasi berkuasa. Contoh sistem elektronik dan IT automasi. Okey, untuk yang sekarang 4.0 bermula awal kurun ke-21, iaitu sekitar tahun 2016. Okey, gabungan sistem dan teknologi digital, cyber fizikal dan biologi. Contoh sistem fizikal cyber.
Yang ni pula elemen revolusi industri 4.0, iaitu bermula dengan kecerdasan buatan, robotik, pemprosesan awan, internet benda, security cyber, cetakan 3D, realiti maya, analisis data raya, simulasi. Okey, robotik autonomi ni fleksibel dan berkeupayaan untuk tugas rumit, dipantau dan dikendali dari jauh, diprogram untuk beroperasi bersama manusia. Okey, seperti yang kat Jerman tu nama dia Sofia. Sofia ni boleh hidup macam manusia. Lepas tu dia berfungsi sebagai macam isteri. Lepas tu ramai lelaki suka sebab dia ni, Sofia ni, dia tak ada sifat cemburu. Dan antara Perdana Menteri yang pernah jumpa Sofia ni, Tun Mahathir Mohamad. Okey, simulasi. Simulasi digital twin, sistem simulasi bersifat real time, simulasi penggunaan mesin, penciptaan objek maya, manusia atau produk, mengurangkan masalah, menjimatkan masa serta tenaga. Okey, yang ketiga, teknologi awan. Mesin dan data pengeluaran disimpan ke awan, penyampaian perkhidmatan yang lebih baik, memastikan keberadaan data bila-bila masa sahaja. Seterusnya, integrasi sistem. Segala yang berkaitan akan bersambung untuk memudahkan urusan dan mencapai objektif kelancaran sistem pengeluaran. Okey, seterusnya industri teknologi peranti pintar, Internet of Things. Okey, rangkaian peranti yang mempunyai kecerdasan tersendiri yang membolehkan komunikasi antara mesin atau peranti. Mesin pintar dapat mengumpul dan memproses set data yang besar dengan lebih tepat dan konsisten. Okey, security cyber. Security cyber ni pula, dia beri tumpuan kepada keselamatan cyber dan dia melindungi data. Okey, seterusnya pembuatan aditif percetakan 3D. Okey, percetakan 3D ni digunakan untuk menghasilkan produk berbingkai yang lebih kecil mengikut kesesuaian dengan berat, yang ringan atau reka bentuk kompleks, prototype dan banyak lagi. Okey, seterusnya realiti maya. Realiti maya ni dia bantu sediakan maklumat visual yang tepat dalam masa yang tepat kepada orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Okey, ia mengurangkan potensi error dalam melatih teknologi ini kepada pekerja baharu. Okey, seterusnya analisis data. Analisis data besar ni, big data ni, banyak syarikat mengumpul dan menganalisis set data besar. Maklumat berharga yang diperoleh daripada meningkatkan kualiti produk, meningkatkan pengeluaran produk dalam masa yang lebih singkat serta mengurangkan kos. Seterusnya, antara cabaran IR 4.0 ialah saya pilih dua antara iaitu akhlak, dari segi akhlak dan akidah. Okey, cabaran dia, kesan dia ialah akhlak dari segi bahasa, budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Okey, dari segi istilah, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Okey, contoh dia, okey, yang ni saya bagi contoh yang negatif lah dari segi akhlak, iaitu keruntuhan akhlak, zina. Okey, wujudnya zina. Okey, antara sebab-sebab pengaruh yang mempengaruhi zina ni ialah media massa dan sistem pendidikan. Okey, dari segi media massa ni, antara dalil zina ialah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32 daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, yang kita nak antara pengaruh besar yang mempengaruhi ni media massa. Media massa ni sekarang ni kalau nak bersosial, semudah di hujung jari je semua. Antaranya download je aplikasi Omi. Contoh aplikasi Omi. Omi tu tempat untuk orang mencari jodoh. Tempat orang mencari jodoh, bukan bujang je, malahan suami orang, isteri orang pun masuk dalam tu. Okey, antara sebab-sebab berlakunya ni perkara ni, dia berpunca daripada
Kadang-kadang ada yang satu kisah tu saya baca, dia suami dia mudah naik tangan dan disebabkan dia nak menghilangkan release tension kan, dia pun install aplikasi Omi ni. Lepas tu sebenarnya dia pun terjebak dengan lelaki-lelaki, bukan seorang, lebih kurang 3 orang lagi, dan seterusnya ke lembah zina. Okey, benda ni kadang-kadang untuk suka-suka je. Tapi disebabkan ni kurangnya didikan ni, agama tak, iman tak kuat, jadi dia mudah dipengaruhi oleh benda-benda. Okey, kalau dulu nak berhubung memerlukan masa yang cukup lama. Kita hanya guna surat. Kalau mak-mak kita dulu, datuk nenek dulu, dia guna surat dan berbulan-bulan baru sampai. Sekarang ni semudah di hujung jari je. Kita boleh WhatsApp, kita boleh Telegram, guna macam-macam lah aplikasi Kakao Talk dan sebagainya. Lagi memudahkan untuk kita berhubung, lagi-lagi lelaki dan perempuan. Macam yang saya kata tadi, aplikasi sekarang ni, aplikasi cari jodoh, bukan untuk bujang je, yang suami orang, lelaki orang dan seterusnya. Mula-mula kawan lah, lepas tu lama-lama bergaul lah mereka dengan bebas dan menjurus kepada lembah zina. Lepas tu pendidikan kat negara kita ni pun mungkin disebabkan oleh kurangnya subjek pendidikan agama, didikan agama. Kalau macam ada setengah sekolah agama, biasanya banyak subjek agama. Lepas tu pemakaian, semua dia kontrol pemakaian, percakapan. Kalau kat sekolah lain pun macam tu juga, tapi mungkin sedikit kurang. Jadi dari segi pendidikan ni jadi macam yang tu asas juga tu. Jika kat sekolah pun tak dibendung pergaulan, apa semua pakaian, jadi benda tu dah jadi biasa. Diorang macam, bukan diorang tak tahu, tapi lebih kepada okey mungkin tak berat, okey mungkin tak apa. Lebih kurang macam tu lah. Daripada sekolah, rumah, dari situlah mulanya terbentuknya peribadi kita yang awal. Bukan sekolah je main peranan, ibu bapa pun kat rumah memang bagi pengaruh besar kat kita lah, dekat ni akhlak seseorang tu. Seterusnya cabaran yang kedua ialah akidah. Dari segi akidah ni keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Okey, dari segi istilah, kepercayaan yang pasti dan keputusan muktamad, tidak bercampur dengan syak dan ragu pada seseorang yang berakidah, sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Okey, contoh akidah yang terpesong ni ialah sihir. Menggunakan sihir, sama ada orang tu sendiri yang mengamalkan sihir ataupun orang yang minta berbuat sihir. Okey. Contoh dia antara jenis-jenis sihir bomoh apa yang menggunakan perkhidmatan bomoh ni, antaranya seperti untuk kuasa, sesuatu yang seseorang yang nakkan kuasa, nakkan pangkat, nak orang hormat, nak orang sayang. Ada tu yang biasanya kalau orang tua tu dia orang nak orang hormat, dia guna ayat semasa pakai kain sarung. Masa pakai kain sarung tu dia ada ayat untuk orang tunduk kat dia. Okey. Seterusnya yang tu untuk kuasa, untuk mendapatkan kuasa. Yang kedua kecantikan, biasanya wanita lah menggunakan susuk. Kecantikan ni untuk orang tertarik, untuk orang, kadang-kadang kita nampak orang tu biasa tapi dia ada macam tarikan nak nampak menarik. Okey, yang ketiga mendatangkan penyataan kepada orang yang dibenci. Penderitaan kepada orang yang dibenci. Okey, contohnya bermula dengan hasad dengki lah. Kadang-kadang orang tu tak lebih pun, tapi disebabkan dia memang tak suka, dia memang dengki dengan orang tu, dia tak nak orang tu senang walaupun seinci pun. Dia akan menjatuhkan. Kalau orang tu jatuh, dialah yang paling seronok. Biasanya yang itulah yang dengki. Bermula dengan dengki dan seterusnya pergi kepada bomoh dan berlakulah sihir. Okey. Antara sihir-sihir yang terdapat kat sini, antara salah satu sihir ialah sihir pemisah. Sihir pemisah ni biasanya untuk suami isteri. Nak bagi dia orang pisah, bercerai. Okey, sihir pendarahan. Sihir pendarahan ni
untuk wanita yang haid tanpa henti, darah tak berhenti, tak kering-kering, yang tu sihir pendarahan. Okey, sihir memandulkan ni tak nak bagi ada anak lah untuk pasangan suami isteri. Mungkin orang tu nak kat laki tu ke, nak kat perempuan tu ke. Jadi macam dia nak dia orang tak nak ada zuriat daripada pasangan ni. Okey, seterusnya okey, dia orang percaya tangkal, azimat, mantra serta tangkal ni boleh menyembuhkan penyakit. Dia orang pun pakai tangkal tu, dia orang percaya yang benda tu boleh menyelamatkan mereka, bukannya kuasa daripada Allah, tapi dia orang percaya azimat tu apa semua tu yang melindungi mereka. Okey, sampai sekarang pun masih ada orang-orang lama yang mengamalkan mentera-mentera untuk nak kasi orang nak kasi seri kat muka, nak bagi orang tunduk, nak bagi orang sayang. Okey, untuk zaman sekarang ni, kalau dulu, kalau kita nak menggunakan perkhidmatan bomoh, kita kena masuk jauh kat dalam hutan tu nak cari bomoh. Bomoh ni kadang-kadang dia orang tinggal kat dalam-dalam tu, pedalaman, di kawasan pedalaman ataupun kat kawasan yang ni lah, hutan-hutan ni. Tapi sekarang nak cari bomoh semudah di hujung jari je. Cara dia Google pun dah boleh jumpa bomoh. Kalau nak cari iklan-iklan bomoh, biasanya dalam Facebook pun ada. Sekarang ni bayaran pun boleh buat online. Dan cara dia hanya WhatsApp je. Lepas tu hantar detail, hantar gambar orang yang nak digunakan tu, hantar gambar. Semudah tu je dia orang guna santau dari jauh je. Berbeza dengan dulu kita nak cari susah juga. Tapi sekarang semuanya boleh transfer. Duit pun boleh transfer. Lepas tu nak langgan pun, nak bagi maklumat pun kita boleh WhatsApp je. Dan kalau cari kat Google, terus keluar. Type je bomoh, terus keluar. Nak buat perkhidmatan apa? Perkhidmatan pemisah, perkhidmatan nak bagi orang sayang ke minyak dagu contohnya. Minyak dagu lah, nak bagi orang sayang, nak bagi orang hormat, sihir pemisah. Kalau lepas tu ada juga yang untuk cari jodoh, yang susah jodoh. Lepas tu dia buat perkhidmatan untuk ni, menggunakan jin lah. Perkhidmatan untuk nak orang suka. Kat Facebook pun kat Facebook pun ada banyak iklan dia. Type je bomoh, dia akan keluarlah butiran-butiran tu. Lepas tu kita langgan macam tu je, tak perlu jumpa, tak perlu apa. Cuma kita perlu sediakanlah bahan-bahan yang dia nak tu. Yang tu semudah tu untuk memesongkan akidah orang zaman sekarang. Memang sangat mudah, hanya di hujung jari dan semuanya dah selesai. Pernah juga melalui kisah dia ada tunang dia mati. Lepas tu dia gunakan perkhidmatan bomoh ni, menggunakan perkhidmatan bomoh untuk menghidupkan balik tunang dia. Dan dengan izin Allah tunang dia hidup balik, tapi yang pasti bukan tunang dia lah. Yang tu benda lain yang tumpang. Tapi berupa tunang dia. Lepas tu dia macam, yelah dia hidup dengan tu lah. Seumpama dia hidup dengan tunang dia tu. Orang yang menggunakan khidmat sihir, orang yang menyihir orang ni merupakan dosa syirik yang sangat besar. Dan mengikut pengalaman saya pun pernah berlaku dengan keluarga saya. Keluarga saya ada salah seorang yang disihir. Dan sampai sekarang memang beransur pulih, tapi tak pulih sepenuhnya. Untuk pulih sepenuhnya tu susahlah sikit sebab dia dah dah sebati dengan darah daging. Lepas tu kalau cara antara salah satu nak jadi peninding ni selalu solat taubat. Untuk kalau kita tak dinding diri sendiri, nak harapkan orang lain memang tak boleh. Kita sendiri yang kena kuat, kita sendiri yang kena ikhtiar. Kita amalkan zikir-zikir, mohon pertolongan Allah. Lepas tu lakukan solat taubat dan kena ni lah, macam-macam lah cara antara perubatan Islam yang Islam ajar. Kesimpulannya itulah antara sebab-sebab berlakunya pemesongan akidah dan cabaran revolusi masa kini, antaranya dari segi akhlak, ni masalah sosial,
Okey, masalah sosial dalam kalangan kita. Lepas tu dari segi akidah pula, pemesungan akidah. Semudah itu je akidah boleh terpesong dengan hanya menggunakan semua di hujung jari. Semoga Allah melindungilah iman kita, menjaga akidah kita dan supaya tetap beriman kepada Allah. Okey, setakat ini saja perbentangan saya pada hari ini. InsyaAllah ini rujukan yang saya ambil daripada maklumat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah binti Muhammad. Seterusnya saya akan sambung kepada cabaran yang kedua dalam kurikulum pendidikan Islam. Cabaran kedua adalah dalam bidang syariah. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-18 menyatakan bahawa terjemahannya adalah, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikut syariat, iaitu peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Okay. Syariah ni bermaksud adalah secara istilahnya kita dapat mengertikan bahawa ia adalah sebagai suatu sistem ataupun aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia yang lain. Okay, maksudnya kita sebagai orang Islam ni kita ada syariah yang kita kena patuhi. Okay, iaitu dua konsep. Yang pertama hubungan ataupun aturan kita dengan Allah. Contohnya solat, ibadah semua tu. Dan yang kedua adalah hubungan kita antara manusia dan manusia. Okay. Seterusnya, isu-isu yang terdapat dalam syariah ini adalah yang saya ketengahkan ada dua, iaitu yang pertama dari segi syubhah dan isu yang semakin hangat sekarang itu isu LGBT. Baiklah, syubhah ni mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi 34 bermaksud kesamaran ataupun kerana tidak jelas hukumnya antara halal dan haram. Okay, orang yang memelihara dirinya dari perkara syubhah itu adalah orang yang melindungi agama dan kehormatan diri sendiri. Manakala orang yang tergelincir ke dalam perkara syubhah itu akan tergelincir masuk ke dalam perkara yang haram. Okay. Jadi kita kena tentukan benda tu sama ada syubhah ataupun tidak. Syubhah tu maksudnya duduk tengah-tengah antara haram ataupun halal. Jadi kita kena cari gali yang bukti yang sebenar hakiki dia. Sama ada sesuatu benda itu adalah haram ataupun halal. Okay. Jadi kita tak bolehlah berada di tengah syubhah ni. Okay. Okay, contoh perkara syubhah yang kita dapat tengok adalah kalau dalam gambar rajah ni kita dapat tengok kat sini, ini adalah benda yang halal, makanan yang halal. Ini contohlah perumpamaan dia. Kalau contoh dia telur, sayur-sayuran, semua benda yang dalam laut adalah halal. Okay. Haram pula benda yang nyata yang kita tahu dah. Dalam Quran pun dah nyatakan, contohnya arak, khinzir, dan lain-lain lah perkara yang memabukkan. Okay, syubhah ini adalah ayam ataupun lembu ataupun kambing, kerbau dan sebagainya. Okay. Kenapa? Kerana dua jenis haiwan ini kita kena sembelih. Okay. Jadi kalau tidak kita ragu-ragu benda itu sembelih dengan mengikut cara Islam atau tidak, nanti itu adalah perkara syubhah. Okay. Jadi kita kena pastikan bahawa contohnya ayam. Okay. Ayam kita beli di contohnya kat Tesco. Kita kena pastikan betul-betul ayam Tesco tu ada dibekalkan oleh orang Islam. Yang menyembelih ayam tersebut adalah orang Islam. Sebagaimana begitu juga dengan contohnya lembu atau kambing. Okay, jadi kita nak makan daging itu kena sembelih, haiwan yang disembelih. Tapi sembelih tu mestilah ia berlandaskan syariat kita. Okay. Okay, seperti kat sini kita boleh tengoklah contoh-contoh makanan yang syubhah. Ni gelatin, lecithin dan sebagainya. Kita ragu-ragu sumber dia tu. Contoh gelatin, kan ada yang mengatakan gelatin ni berasal daripada khinzir, tapi ada yang mengatakan gelatin kita boleh buat daripada sayuran. Yang tu jadi kita kena pastikan lah
Sebelum kita menjadikan ia sebagai makanan, kita tidak kena pastikan bahawa benda, sumber ataupun bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah confirm halal. Okay. Terusnya isu yang kedua adalah LGBT. Okay. LGBT ni adalah singkatan daripada L, maksud lesbian. Okay. Lesbian ni adalah perempuan, dia tertarik kepada perempuan dan mereka mengadakan hubungan lah. Okay. Yang kedua, G adalah bermaksud gay. Sama dengan perempuan dan lesbian, cuma gay ni adalah lelaki, interaksi antara lelaki dan lelaki. Okay. Yang ketiga adalah B, iaitu bisexual. Okay. Bisexual ni dia tertarik kepada dua-dua jantina. Sama ada lelaki dan perempuan. Contohnya kalau dia adalah perempuan, dia berhubungan dengan lelaki dan berhubungan juga dengan perempuan. Okay. Maksudnya dia dua-dua kaum dia ada keterikatan lah. Okay. Dan akhir sekali iaitu T, bermaksud transgender. Transgender adalah berubah jantina. Okay. Contohnya yang nyata contoh yang adalah segi nyata yang kita beri contoh daripada kat Malaysia ni adalah Sajak kan. Okay, Sajak tu adalah contoh yang nyata. Dia adalah lelaki, asalnya lelaki. Dan dia yang mengubah jantina dia sebagai perempuan. Jadi kerana apa? Kerana dia rasa diri dia seperti perempuan, berperwatakan perempuan dan dia pun mengubah diri dia sebagai perempuan. Itu kita panggil transgender. Okay. Kecaman kepada LGBT. Kenapa? Kerana LGBT ni dah banyak dalam okay. Kita dapat tengok LGBT ni semakin berluas telah, terutama di dunia. Di Malaysia pun mereka dah menunjukkan tarikh-tarikh mereka. Okay, sebenarnya LGBT ni adalah benda yang dilarang, dilaknat oleh Allah dan Rasul. Okay. Kenapa? Seperti mana kita dapat dalam Al-Quran, kita dah tahu yang cerita kaum Nabi Lut, kan? Kaum Nabi Lut tu kaum yang lelaki berpasangan dengan lelaki. Okay. Kaum Nabi Lut dalam surah Al-A'raf, Allah telah menerangkan tentang tidak ada bermaksud. Dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah kalau dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kami mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan, kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tiada jawapan oleh kaumnya melainkan mereka berkata, usirlah mereka. Nabi Lut ni ayat Nabi Lut dan pengikutnya yang taat. Dari mana kamu ini? Sesungguhnya mereka adalah orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan ahlinya, keluarganya dan pengikutnya, melainkan isterinya. Adalah dia tergolong dalam orang yang dibinasakan. Dan kami menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Untuk itu lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Okey. Ayat ini menggambarkan perilaku jenayah hutang umat Nabi Lut yang mengalami masalah kecenderungan seks apabila memiliki kecenderungan melakukan hubungan intim sesama jenis, iaitu bersama lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan. Okay. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 195 hingga 196 telah menjelaskan bahawa maksudnya mengapa kalian bergauli bersama lelaki lewat dubur mereka, dan dengan perbuatan keji ini kalian telah menyisihi tabiat kaum makhluk-makhluk lain. Maksudnya makhluk lain pun, contohnya haiwan kan, mereka bersetubuh dan berlainan dan tidak, bukan bersama sama dan tidak. Okay, maksudnya makhluk lain pun dah tidak makhluk lain tidak melakukan perbuatan terkeji ni. Kenapa manusia yang khalifah yang Allah bagikan atas bumi ini melakukan perbuatan terkeji tersebut? Okey, sambung ayat tadi, kalian meninggalkan apa yang telah Tuhan kalian halalkan berupa menyalurkan syahwat kepada wanita. Normanya adalah kita melepaskan nafsu syahwat kepada lain sejenis. Tapi kaum mereka ni melepaskan nafsu kepada kaum sejenis mereka. Okey, manakala dalam hadis pun banyak yang ceritakan pasal kecaman ataupun keharaman LGBT ni. Contohnya,
hadis riwayat Tabrani mengatakan bahawa tidaklah seorang wanita itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina. Okey, ini dah diterangkan, dah highlightkan melainkan mereka adalah berzina. Dan tidaklah seorang lelaki bersedap-sedapan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Adalah hadis riwayat Tabrani. Dan hadis yang kedua saya ambil adalah mengikut riwayat Al-Baihaqi. Jika kamu dapati seseorang melakukan amalan kaum Nabi Lut, itu ayat Quran juga tadi. Okey, bunuhlah pelaku dan orang yang melakukan pelaku itu. Maksudnya bunuhlah dua-dua mereka ataupun contoh kalau mereka buat berzina beramai-ramai, bunuhlah mereka ramai-ramai tersebut. Okey. Okay. Kemudian peranan guru, peranan kita semua, apa yang kita kena buat? Okay, saya bercerita ini ada 3 benda yang kita kena buat sebagai guru. Yang pertama, kita kena menyelidiki kandungan bahan makanan ataupun minuman ataupun barang yang terdapat di pasaran, terutama dari luar negara. Okay, kalau benda yang di Malaysia ni, alhamdulillah, insyaAllah kita yakin. Selagi ada tanda halal Malaysia yang daripada kafir, kita yakin makanan itu adalah halal. Okay. Tapi kalau makanan daripada luar negara ni kita kurang yakin lah sama ada halal itu original ataupun tidak. Okay. Yang kedua, kita sebagai guru kena menunjukkan contoh-contoh yang boleh diambil iktibar daripada kisah Al-Quran ataupun kisah-kisah di dunia nyata, seperti Pompey. Yang ni kaum Pompey ni mereka ni berhubungan sejenis. Kat situ tu hubungan sejenis ni, hubungan kelamin sangat-sangat bebas. Tapi dan satu masa Allah menurunkan azab kepada mereka guna berarti meletus. Jadilah kita dapat lihat sekarang ni iktibar daripada mereka. Orang jadi batu dan seterusnya. Okey, dan akhir sekali sebagai guru kita kena menyemai nilai-nilai murni seperti bersyukur, redha dan sifat berwaspada dalam diri. Okey, jadi kita kena kita kena didik anak-anak murid kita untuk sifat-sifat yang murni, sifat-sifat yang mahmudah lah. Okey. Dan akhir sekali kesimpulannya upaya tajuk ini adalah sebagai guru kita kena mengetahuilah isu-isu semasa terutama isu virus dan menguasai kemahiran teknologi terkini untuk seiring dengan murid. Kita tahu kadang-kadang pelajar kita ni lebih advance daripada kita. Tapi guru kena lebih ke hadapan daripada mereka. Kerana apa? Kerana murid kita ni dia orang tak tahu apa yang betul ataupun apa yang salah. Jadi kita sebagai guru kita kena mengatakan yang mana salah, yang mana betul. Yang kedua, kita kena bersiap sedia untuk berdepan dengan berbagai cabaran di dunia ni. Sama ada cabaran daripada yang nyata di depan mata kita ataupun dalam internet ataupun media sosial. Okay. Yang ketiga, kita kena sentiasa cakna keadaan sekeliling. Kita kena tahulah isu-isu keadaan kita. Murid kita contohnya tiba-tiba murid kita murung. Kenapa? Kita kena tahu kenapa. Contohnya murid kita tu baik tapi tiba-tiba dia berubah sifat tingkah laku dia. Kita kena tahu punca kenapa. Okey. Dan akhir sekali kita kena memberi nasihat dan teguran kepada murid. Nasihat yang membina lah. Okay. Itu sahaja daripada saya dan kawan-kawan saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muna atas dan Dr. Hasaidi atas ajaran yang selama ini. InsyaAllah doakan kami dalam final. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.